Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Puan Siti Salwa binti Abdul Ghani. Saya adalah pengarah urusan di Inayu Global Sdn Bhd yang membawa jenama beras yang semakin mendapat tempat di hati pengguna sekarang, iaitu Uncle Zam Rice. Okey, nama saya Syarizal Safri bin Sharif dan saya punya position di Inayu Global adalah Head of Operation. Kita sangat committed untuk menjadikan Uncle Zam Rice ni sebagai the leading specialist rice in Malaysia. Sebab kita tahu orang Malaysia ni makan nasi, tapi what type of rice that we consume. So kami nak jadikan what type of rice yang orang consume tu, jenis rice tu adalah kepakaran kami. Sebab tu tagline kami Uncle Zam Rice, pakar beras super premium Malaysia tu sangat dekat dengan hati kami kerana kami tahu kami memang ada pakar yang tahu apa beras premium, apa beras yang super premium yang boleh kami orang kata provide kepada consumer di luar sana. Salah satu produk paling terbaru yang kami produce iaitu Athlete Class Herbal Pony Rice. Di sini juga kami mempunyai satu beras premium, boleh dikatakan beras super premium dan diberi nama Uncle Zam Rice Royal Mitas Gold. Okey, killer produk kami adalah Royal Mitas Basmati 1121 Creamy Parboil, satu extra long grain. Ini kita pergi kepada Royal Haryana Gold 1121 Chef Secret Basmati. Waktu tu saya masih ingat adalah kata-kata di belakang saya yang macam, you are not a businesswoman at the first place. Don't think that you boleh achieve sesebuah benda ni, sesebuah perniagaan. Don't think benda ni, ialah all the negative punya vibes. Tapi itu tidak menjadikan satu orang kata penghalang kepada saya untuk membuktikan yang prinsip saya senang. Hidup ni is a learning process. Hari-hari you tak boleh berhenti belajar. Tak kisah setinggi mana pangkat you, sehebat mana you punya position. Because I believe that walaupun figura yang terkenal yang ada dalam dunia sekalipun, every day dia akan learn benda baru. Dan itu akan menjadikan you from time to time you improve yourself. Okay? Jadi berbalik kepada perniagaan, saya kata liku-liku tu biasalah cakap-cakap orang, kena tipu tu biasa mula-mula tu sebab kita newcomers kan. Bila newcomers ni kita dengar aja biasanya, dalam bisnes ni gini-gini. But the truth is memang sepak terajang dalam dunia bisnes tu sebenarnya betul-betul terjadi. And of course walaupun baru 3-4 tahun jenama di bawah Inayu Global ni di-develop dan didirikan, kami tidak terkecuali dapat fitnah, macam saya sendiri dapat fitnah, macam kadang-kadang it doesn't make sense, tapi untuk orang-orang yang tertentu ni itu adalah senjata diorang untuk menjatuhkan. Tapi saya tidak anggap benda-benda tu sebagai satu benda yang akan stop saya untuk terus berkembang maju. To me that is the challenges, dan saya akan buktikan yang kita tidak begitu dan kita boleh terus maju. Kita orang kata nak memberi satu education kepada consumers di luar sana. Makan beras ni, so saya rasa macam beras sama je. Tidak. So our responsibility at the same time is to educate the consumers. Beras mempunyai berbagai jenis dan orang kata itu yang membawa saya kepada Mydin, sebab Mydin ni satu platform all walks of life datang membeli barang groceries di Mydin. So I will never forget Mydin punya contribution dan jasa, di mana dengan Mydin lah jenama kami dikenali ramai. And saya kongsi satu pengalaman saya bila saya berjumpa dengan orang panggil buyer di supermarket ternama di Malaysia ni. 2-3 buyer ni pernah tanya saya, "Puan, produk you dah masuk Mydin belum?" So to me, that is a benchmark tau. Di mana even pasaraya ataupun hypermarket yang saya approach ni untuk listing produk saya ni boleh bertanyakan soalan sedemikian rupa kepada saya. So from that moment, I knew that there's something that I have to work hard
to get my products into Mydin. So betul lah, bila saya masuk Mydin ni, saya masih ingat tahun 2019 bulan Oktober di bawah program Buy Malaysian First. Okay, saya masih ingat that was a significant moment to my team, bukan pada saya, pada keseluruhan pasukan saya, sebab saya percaya untuk sesebuah jenama meningkat naik bukan, it's not about you or I, tidak. Ia melibatkan satu pasukan. So Mydin adalah laluan pertama yang membuka produk kami kepada mass retail market di luar sana. Pandemik COVID-19 ni bagi kami di syarikat Inayu Global, bila saya imbau semula pada tahun 2020, pandemik ni bermula memberi impak kepada kami pada bulan 3 tahun 2020 dan ianya bermula. Sepatutnya pada tahun 2020 memang kita dah ada business plan untuk kita majukan syarikat lah pada tahun 2020 dan kita memperkenalkan banyak produk, dan juga pada waktu itu kami adalah pembekal yang agak bagus sekali untuk sektor HORECA, iaitu hotel, restoran dan juga catering. Dan pada bulan 3 waktu itu, semasa proses kami sedang membangunkan banyak produk dan juga membesarkan pasaran, tiba-tiba kena dilanda pandemik ini. Okay, pada bulan 3. Jadi impak dia dekat situ amat berat pada kami. Pada waktu itu jualan kami jatuh hampir 90% bagi sektor HORECA, hotel, restoran dan juga catering. Walau bagaimanapun kami masih bersyukur di mana brand kami pada waktu itu telah diterima di pasaran dan juga oleh pengguna. Bagi saya memang amat penting untuk support whatever local business yang ada. Tak kira lah dari segi produk ataupun servis, di mana apabila kita support local produk, kita dapat mengimarahkan lagi kita punya circle of economy di kawasan setempat kita, iaitu di Malaysia lah. Di mana bila kita support local business dan local business tu utilize apa jua sumber yang ada di kawasan-kawasan setempat. Okey, itu adalah nombor satu, biar kita mengimarahkan orang kata apa, circle of economy di kawasan setempat itu. Okey, yang kedua, mengapa kita perlu support local brand? Okey, kajian yang dibuat oleh US Department of Labor, okey, small business ni, perniagaan kecil tempatan, selama 17 tahun diorang buat study, perniagaan tempatan ini telah membuka 75 juta peluang pekerjaan yang telah diwujudkan. 75 juta, iaitu bersamaan dengan 65% peluang pekerjaan. Pentingnya bila kita support local business, dan local business ni akan, orang kata, buka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang ramai. Itu nombor 2. And then nombor 3, of course, sebelum kita membuat satu produk, walaupun kita ni orang tempatan, tapi kita dah buat kajian yang mendalam. Kita ambil juga brand-brand ataupun produk-produk daripada luar, lokal lah, kita kaji apa demand di masyarakat setempat sebelum kita keluarkan produk-produk kita itu. Maknanya dari sudut kualiti kita memang boleh match. Okay? Kita boleh match apa jua kehendak masyarakat setempat. Baik, merdeka ni bagi saya adalah kita perlu bebas lah. Merdeka kita mencapai kebebasan daripada penjajah. Okey, jadi kita kena betul-betul kita kena menghayati apa itu merdeka. Perniagaan juga perlu dibebaskan daripada, contohnya daripada perniagaan dengan konsep monopoli. Okey, konsep monopoli itu adalah konsep penjajah. Ya, kalau kita kaji semula sejarah kenapa penjajah itu datang ke tempat kita, pertama sekali adalah mereka hendak memonopoli sumber yang ada di dalam tanah air kita. Jadi apabila kita merdeka tetapi kita masih lagi mengamalkan sistem monopoli, kita sebenarnya masih lagi dijajah, kita tidak bebas. Jadi harapan saya, sesiapa jua yang menjadi kerajaan, dia perlu mengubah semula polisi ataupun menyeimbang semula polisi supaya kita betul-betul merdeka dan betul-betul mengamalkan prinsip demokrasi terpimpin.